Hari ini kita belajar bab 8 tingkatan matematik tingkatan 3, lokus dalam 2 dimensi. Objektif pembelajaran adalah kenal pasti lokus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud lokus. Okey. Baik, tengok ni. Cuba teliti gambar ini. Apakah laluan kapal terbang di jarum jam yang boleh diperhatikan dalam muka jam ini? Okey, di jarum jam ada sebuah kapal terbang. Apabila jarum jam ini bergerak, kapal terbang pun akan bergerak. Dia laluan yang membentuk satu bulatan mengelilingi pusat jam. Okey. Jadi garisan itu, bulatan yang garis putus-putus merah itu adalah dipanggil lokus. Sebab itu laluan yang dilalui oleh kapal terbang itu. Okey. Laluan kapal terbang ini membentuk satu bulatan iaitu lokus. Baik, kita tengok gambar ini lagi. Gambar ini merupakan satu bilik paip. Cuba perhatikan laluan titisan air daripada bilik paip. Apakah yang anda perhatikan? Tengok pergerakan titisan air itu. Dia bergerak dari atas ke bawah. Bukan lagi bulatan. Laluannya bukan bulatan, tetapi laluannya adalah garis lurus mencangcang. Okey, laluan titisan air ini membentuk satu garis lurus yang menegak, yang mencangcang. Sekarang kita tengok pula gambar ini. Satu lampu dipasang pada rim tayar basikal yang warna kuning. Boleh tak anda bayangkan bentuk laluan bagi lampu pada roda basikal yang bergerak sepanjang permukaan jalan raya yang rata? Okey, kita perhatikan macam mana lampu itu bergerak apabila roda basikal berputar. Okey, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey. Jadi, garisan biru yang putus-putus itu merupakan laluan lampu itu. Jadi, dia bukan garis lurus seperti jalan raya. Dia adalah garis lengkung atau separuh bulatan. Okey. Ini adalah sistem suria, terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari. Jadi, itu adalah lokusnya. Laluan planet adalah bulatan mengelilingi matahari. Jadi, kita nampak itu lokusnya. Lokusnya adalah garisan bayangan kita. Dia tak nampak dengan mata, tapi adalah bayangan kita. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ni. Kita dah tengok 4 contoh dalam kehidupan seharian. Berdasarkan contoh yang dibincang, apakah bentuk laluan dihasilkan? Okey, jadi yang pertama bulatan. Yang kedua garis lurus mencangcang. Yang ketiga lengkuk. Yang keempat bulatan. Okey. Baik, kita tengok contoh daripada buku teks. Okey. Sebenarnya laluan-laluan yang diperhatikan pada situasi menghasilkan lokus. Lokus merupakan satu set titik yang mempunyai lokasi yang memenuhi keadaan tertentu. Okey. Laluan itu dipanggil lokus. Ada syaratnya. Baik, kita tengok lokus untuk objek yang ini. Situasi A. Okey, bola dijaringkan. Bola dijaringkan, dia membentuk, itu laluan dia. Dia membentuk satu lengkung. Okey. Situasi B pula, buah durian jatuh yang gugur dari pokok.
Jadi dia bergerak dari atas sampai ke bawah. Jadi dia merupakan garis lurus menjanjang yang tegak. Okey. Seterusnya kita tengok situasi C. Sebuah kapal terbang yang sedang mendarat. Dia mendarat dari atas langit ke darat. Jadi dia merupakan satu garis lurus yang condong, mencondong. Okey, yang condong. Turun, dia turun. Okey, kita tengok situasi D. Kita tengok ni, hujung penggelap cermin kereta yang sedang bergerak. Pada hari hujan, kita perlu onkan penggelap cermin kereta. Jadi hujungnya di sini dia akan bergerak. Okey, dia membentuk satu lengkok. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, cikgu nak kamu belajar 5 locus lagi. Baik, kita tengok ni. Ada 5 jenis locus ikut buku teks kamu. Okey. Syarat-syarat tertentu ada 5. Locus yang pertama, locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Dari 2 titik tetap. Dari 1 garis lurus. Dari 2 garis selari. Dari 2 garis lurus bersilang. Jadi kita akan tengok yang pertama dan kedua dahulu. Okey, jenis-jenis locus. Okey, yang cikgu akan tunjuk kemudian adalah 2 yang pertama. Kita tengok setiap satunya. Locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Jadi locusnya adalah satu bulatan. Satu titik, locusnya satu bulatan. Kalau berjarak sama dari 2 titik tetap, 2 titik, dia adalah pembahagi 2 sama serenjang. Okey. Kalau locus bagi titik yang berjarak tetap daripada satu garis lurus. Satu garis lurus di sini. Jadi locusnya di atas dan bawah. Ini locusnya. Okey. Ini garisnya, satu garis. Jadi locusnya ini. Ada 2. Satu di atas, satu di bawah. Kalau dia 2 garis lurus yang selari, ni garisnya di atas dan di bawah, jadi locusnya di tengah. Okey, locusnya di tengah. Kalau locus untuk yang bagi titik berjarak sama daripada 2 garis bersilang. Bersilang, ini selari. Okey. Kalau bersilang, dia ada titik persilangan. Jadi kita buat pembagi 2 sama sudut di tengah ini. Okey. Jadi kita tengok untuk yang jenis pertama dan kedua dahulu. Yang pertama, locus bagi suatu titik yang berjarak sama R dari satu titik tetap. Ini titik tetapnya. Ini jarak R-nya. Dan A adalah titik yang bergerak. Kita guna jangkar lukis, letak jarum di titik tetap. Pensel letak di A yang akan bergerak. Kita lukiskan locusnya. Dia merupakan satu bulatan. Locus ini ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap itu dengan keadaan R ialah jejari bulatan itu. Okey. Yang kedua, locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap. Titik tetap A dan B.
Okey, ada jarak di antaranya. Kita guna jangka lukis. Letak jarum di A. Pensel kita buka separuh, lebih daripada separuh. Dan kita tandakan satu lengkok dari atas ke bawah. Kemudian dengan jarak yang sama, kita letakkan jarum di B. Kita buat satu lengkok lagi dari atas ke bawah macam tadi. Apabila dua lengkok ini bertemu, bersilang, kita dapat titik persilangan itu kita gariskan dengan pembaris. Ini adalah locus untuk jenis yang dua titik. Okay. Sebarang titik di locus adalah sama jarak daripada titik AB. Titik ini sebarang titik. Jaraknya mesti sama ke A dan ke B sama. Okey. Titik ni pun sama, titik ni pun sama. Okey. Semuanya sama jarak. Tak kira dia di mana. Okey. Baik. Kita akan teruskan ke bahagian melukis, membina locus dengan jangka lukis.